Bab racun. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bahawa ada seorang perempuan Yahudi membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biri-biri ataupun kambing yang dibubuh racun. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sedikit daripadanya. Selepas itu perempuan tadi dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya dia tentang sebab perbuatannya itu. Dia berkata, saya mahu membunuh engkau. Qala ma kana Allah liyusallitaka ala dhak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan memberi kemampuan kepada kamu untuk berbuat begitu. Qala, kata perawi, au qala, ataupun baginda bersabda, alayya. Begitu kan? Alayya, yani ma kana Allah liyusallitaki alayya, bukan ala dhalik. Bukan ala dhalik. Rasanya baru ni lagu lain sikit terjemuh tu tidak tepat. Kalau begitu lagu mana tak ingat dah baru ni. Tapi hak ni hak tepat. Ni hak tepat. Baikilah. Kalau sudah tulis lagu lain baru ni, sebab baca dah tak ada huruf kan? Tak ada huruf. Kata perawi, qala tu mana perawi berkata, au qala, atau Nabi SAW bersabda alayya, yang di tempat ala dhalika, ala dhaka tu bukan ala dhaka tapi alayya, yakni ma kana Allah liyusallitaki alayya, sama ada ala dhak ataupun alayya. Itu syak perawi. Qala, kata perawi, qalu, para sahabat berkata, tak boleh kalau kita bunuh dia. Qala, Nabi SAW bersabda, tidak. Qala, kata perawi, fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulullah SAW. Aku terus menerus ataupun sentiasa mengenali, mengecam kesan racun itu pada lelangit, lahawat, lelangit Rasulullah SAW, ataupun anak lidah. Tapi yang moleknya lelangit lah, bahagian atas dia. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau menceritakan bahawa ada seorang perempuan Yahudi telah memasukkan racun ke dalam daging. Kemudian dia bawakannya kepada Rasulullah SAW. Seterusnya hadis ini sama seperti makna hadis Khalid yang tersebut sebelum ini. Bab istihbab, elok menjampi orang sakit. Elok menjampi orang sakit ataupun bomo orang sakit. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW, bila sesiapa dia di antara kami sakit, beliau akan menyapunya dengan tangan kanannya. Kemudian beliau berkata, adhibil bas, hilangkan penyakit. Rabban nas, Tuhan sekalian manusia. Washfi, sembuhkan. Antas syafi, engkaulah yang menyembuh. La shifaa illa shifa'u, tidak ada penawar melainkan penawarmu. Shifaan, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan lagi. Falamma marida, bila Rasulullah SAW sakit dan berat, saya pegang tangannya untuk saya lakukan terhadapnya sama seperti yang selalu dilakukannya. Fantaza'a yadahu min yadi, tiba-tiba tangannya terlepas dari tanganku. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, Allahumma ghfirli waj'alni ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah daku dan letakkanlah aku bersama ar-rafiqil a'la, bersama orang-orang ataupun kalangan atas. Kalangan atas ataupun orang-orang yang istimewa yang berada di alam atas. Qalat, Aisyah berkata, fadhahabtu anzuru, saya pun tengok Nabi SAW, fa idza huwa qad qada, rupa-rupanya dia telah pun meninggal.
Dengan sanadnya Imam Muslim, beberapa sanad itu meriwayatkan, semua mereka meriwayatkan daripada A'mash dengan isnad Jarir pada hadis Hushaim dan Syu'bah, masahahu biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapunya dengan tangan kanan, dengan tangannya. Dia tidak sebut tangan kanan, tangan dia. Kata perawi, dalam hadis Thawri disebutkan sapu dengan tangan kanan. Dan di hujung hadis Yahya daripada Sufyan daripada A'mash ada sebut, perawi kata, saya ceritakan hadis itu kepada Mansur, dia pun riwayatkan pula hadis ini daripada Ibrahim, daripada Masruq, daripada Aisyah, sama seperti makna hadis yang tersebut tadi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pergi melawat orang sakit, beliau akan berdoa, akan menjampi dengan jampi ini, azhibil bas rabban nas, hilangkanlah kesakitan Tuhan manusia. Oh Tuhan manusia. Rabban nas itu dengan munada, dengan hadaf haraf nida, ya Rabban nas. Sebab itu dia bagi datang. Ini orang panggil munada muakhar. Munada dengan nida dia yang muakhar. Asal dia, kedudukan asalnya ya Rabban nas adhibil bas. Tetapi dia dahulukan begitu. Kena buat lagu itulah, dia buat gitu. Rabban nas, oh Tuhan manusia. Ishfihi, sembuhkanlah dia. Antas syafi, engkaulah penyembuh yang sebenarnya. La shifaa illa shifauk, tiada penawar selain penawarmu. Ini tiada penawar mujarab, tiada penawar yang istimewa melainkan penawarmu. Dengan kesembuhan, isfihi shifaan, itu kalau dari segi nahwunya jadi maf'ul mutlak kepada isfihi. Sembuhkanlah dia dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan lagi selepas sembuh. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pergi kepada orang sakit, beliau akan berdoa untuknya. Katanya, adhibil bas rabban nas, seperti tadi, washfi, yakni dengan ada waw, bukan isfi saja, tapi washfi, dan sembuhkanlah, antas syafi, engkaulah penyembuh yang sebenarnya. La shifaa illa shifauk, seperti tadi juga, shifaan la yughadiru saqama, dalam riwayat Abi Bakar, fada'alahu, baginda berdoa untuknya, waqala, dan dia berkata, wa antas syafi, dengan ada waw, bukan antas syafi. Kedua-duanya ada, tetapi dia nak cerita riwayat itu berbeza. Sebab tadi Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, yang ini mengikut Zuhair bin Harb, tidak ada waw pada anta, sebelum anta. Tapi riwayat Abu Bakar, yang Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, ada waw pada antas syafi. Itu bezanya. Dengan sanadnya satu lagi seperti itu juga. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis Abi Awanah wa Jarir, serupa dengan hadis Abi Awanah dan Jarir dari segi lafaznya. Dari segi lafaz, bukan sekadar makna dia, lafaz dia pun sama. Sebab itu dia kata mithli. Dengan sanad satu lagi daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjampi dengan jampi ini, adhibil bas rabban nas biyadika syifa, di tanganmu lah penyembuhan. La kashifa lahu illa anta, tidak ada yang menghilangkan, tidak ada yang menghilangkannya, yakni yang dapat menghilangkannya dengan sebenar-benarnya, illa anta, melainkan engkau. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sesiapa daripada ahli keluarganya sakit, dia akan meniup pada orang yang sakit itu dengan muawwidzat. Yani setelah dibaca pelindung, ayat-ayat, beberapa ayat pelindung, iaitu surah Falaq, itulah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ada dua surah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang membawa beliau mati, aku pun mula meniup Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan aku sapu dengan tangannya sendiri. Sebab itu lebih berkat lagi daripada tanganku. Aku tidak guna tangan aku untuk sapu, aku guna tangan dia. Dalam riwayat Yahya bin Ayyub, bi muawwidhatin. Bezanya hak tadi ada bil muawwidhat, ada alif lam. Di sini tidak ada alif lam, tapi muawwidhat. Maksud dia lebih kurang lah, dengan beberapa ayat pelindung. Bi ayatin muawwidhat. Yang ni dia tu jadi apa ni, sifat kepada mausuf yang mahdhuf kalau kira dari segi nahwu. Begitulah. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sakit beliau akan membaca untuk dirinya, ke atas dirinya sendiri, dengan membaca muawwidhat, beberapa ayat pelindung, dan beliau akan meniupkan. Lepas baca tu dia siup. Bila sakitnya teruk, bila sakitnya berat, kuntu aqra'u alaih, akulah yang baca, dan aku sapu tubuh Nabi itu dengan tangannya sendiri, dengan harapan mendapat berkat tangannya itu. Dan satu lagi serupa tu juga, serupa dengan hadis Malik tadi. Tetapi tidak ada dalam beberapa sanad ini, dalam riwayat sesiapa pun daripada mereka, perkataan raja'a barakatiha, itu tak ada, kecuali dalam hadis Malik. Dan dalam hadis Yunus dan Ziyad ada sebut gini pula, bahawa Nabi SAW idza ishtaka, bila dia sakit, dia akan meniupkan dirinya sendiri dengan membaca beberapa ayat muawwidhat, dan beliau sapu tubuhnya dengan tangannya. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Abdurrahman bin Al-Aswad, daripada ayahnya Aswad, katanya, saya telah bertanya Aisyah tentang jampi. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan untuk penghuni li ahli bait min al-ansar, untuk satu keluarga Ansar ruqyah, menggunakan jampi min kulli dhi humah, kerana terkena sengatan binatang berbisa. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan kepada keluarga sebuah rumah Ansar untuk menjampi kerana terkena sengatan binatang berbisa. Dengan sanad yang lagi Imam Muslim beriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sesiapa mengidap sakit ataupun mengalami bisul atau luka, Nabi SAW akan menggunakan tangannya begini. Sufyan pun letak tangan dia atas tanah, jari telunjuk. Thumma rafa'aha, kemudian diangkatnya. Dia kata, Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina, dengan nama Allah, ini tanah, bumi kita, disertai dengan air mulut, air ludah sebahagian daripada kami. Liyushfa bihi saqimuna, supaya disembuh dengannya orang yang sakit di kalangan kita. Biizni rabbina, dengan izin Tuhan kita. Ibnu Abi Syaibah kata yushfa, Zuhair kata liyushfa, supaya sembuh, supaya disembuhkan orang sakit di kalangan kita. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya supaya menjampi, menggunakan jampi kerana sesiapa terkena pandangan buruk ataupun terkena gangguan makhluk halus. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga, dan hadisnya serupa dengan hal tadi. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya menggunakan jampi kerana sesiapa terkena gangguan makhluk halus. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Anas bin Malik tentang jampi, katanya dibenarkan jampi untuk sengatan binatang berbisa dan namlah, iaitu sejenis penyakit yang timbul bisul di bahagian lambung, di bahagian bawah ketiak.
wal ain, dan gangguan makhluk halus. Dengan sanadnya Imam ini tajuk baru lah ni masa ni. Tajuk baru dah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan jampi untuk ataupun kerana gangguan makhluk halus, terkena sengatan binatang berbisa, dan namlah kerana penyakit yang teruk, bisul ataupun barah di bawah ketiak ataupun pada lambung. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ummi Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang gadis yang berada di rumah Ummi Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda melihat wajahnya itu, mukanya itu pucat. Faqala, terus baginda bersabda, biha nazrah, dia terkena pandangan. Fastarqu laha, berbomolah ataupun gunakan jampi untuknya. Maksud beliau saf'ah tu apa makna? Ialah di muka dia sufrah, ada kuning, pucat lah kita kata. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan kepada keluarga Hazm untuk menjampi kerana terkena sengatan ataupun patukan ular. Dan baginda berkata kepada Asma binti Umais, mali ara ajsama bani akhi dhari'ah, kenapa saya nampak tubuh-tubuh anak-anak saudara saya ni kurus, tusibuhum al-hajah, tak cukup makan ke? Qalat la, Asma kata tidak, walakinil ain tusri'u ilaihim, tapi mudah sangat budak-budak ni terkena pandangan. Qala irqihim, Nabi SAW kata jampilah mereka. Qalat, kata Asma, fa'aradtu alaih, saya pun kemukakan kepadanya jampi saya, hak saya tahu. Faqala irqihim, Nabi SAW kata jampilah, jampi. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata Nabi SAW arkhasa, tadi rakhasa, ini arkhasa, sama saja maksudnya, membenarkan penggunaan jampi kerana dipatuk ular kepada Bani Amar. Abu Zubair meriwayatkan, kata dia, saya telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ada seorang lelaki di kalangan kami telah disengat oleh kala. Ketika itu kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, boleh saya bomo? Boleh saya jampi? Nabi SAW bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, sesiapa di antara kamu yang dapat memberi munafaat kepada saudaranya, lakukanlah, silakan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan seperti itu juga lafaznya, cuma ada beza sikit. Dia kata, maka berkatalah seorang lelaki di kalangan yang berada di situ, arqihi, boleh saya jampi dia wahai Rasulullah? Dia tidak kata arqi, tapi arqihi, ada itu saja bezanya. Tadi arqihi, boleh saya jampi dia. Hak tadi arqi, boleh saya jampi, itu saja. Maksudnya jampi hak kena itulah. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Jabir, katanya saya ada pakcik yang boleh menjampi, boleh bomo kerana disengat oleh kala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas tu melarang daripada jampi. Qala, kata perawi, pakcik saya tu pun pergilah berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, engkau melarang orang daripada menjampi, sedangkan saya pandai menjampi kerana disengat kala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antara kamu yang dapat memberi manfaat kepada saudaranya, maka silakanlah, maka lakukanlah. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga. Seterusnya riwayat daripada Jabir lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang daripada jampi. Keluarga Amr bin Hazam pun pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, wahai Rasulullah,
Kami ada jampi. Jadi kami pandai jampi. Kami boleh jampi orang yang terkena sengatan kala. Tetapi sekarang ni engkau telah melarang daripada jampi. Nabi SAW kata, perawi berkata, fa'araduha alaih. Maka puak-puak tadi itu, keluarga Ammar bin Hazam itu pun kemukakanlah jampinya kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata, ma'ara ba'san, tak apa. Tak apa. Jadi kalau lagu tu tak apa. Sesiapa di antara kamu yang dapat memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia berikan manfaat, berikan kebaikan itu. Riwayat daripada Auf bin Malik al-Ashja'i katanya, kami dahulu selalu menjampi semasa jahiliyah. Kami pun kata, wahai Rasulullah, kaifa tara fi dhalik? Apa pandanganmu, apa katamu tentang jampi itu? Nabi SAW kata, kemukakan kepadaku jampi-jampi kamu itu. Tidak mengapa jampi selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya. Kita tengok semula babus sam, bak racun. Ini lagi antara pengkhianatan ataupun kejahatan orang Yahudi. Kalau sebelum pada ni sihir, puak-puak mereka juga yang menyihir Nabi SAW. Malam ni cerita racun pula. Nabi SAW juga pernah diracun. Pernah diracun. Tapi Nabi SAW tak ada telan. Cuma dia kunyah. Lepas tu dia kehek. Dia kehek. Setara tu pun kesal dia begitu mau. Itulah. Ada sahabat dia yang makan sekali mati. Hak makan sekali lah. Ini cerita perempuan Yahudi bubur racun dalam makanan. Kita kata macam mana pula Nabi SAW makan hak Yahudi ni tidak kafir ke ni Yahudi ni? Ada dia ahli kitab. Ahli kitab boleh makan. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Halal kepada kamu makanan ahli kitab itu. Halal. Dengan sebab itu Nabi SAW makan. Dia makan. Orang kafir pun makan juga, asalkan halal. Dia bawa pergi kambing sebab dia tahu Nabi SAW dia berahi. Dalam riwayat yang lain disebut Nabi berahi hak mana, bahagian mana. Ada orang kata dia berahi pohon. Dia berahi pohon. Situ dia bubur racun lebih banyak di situ daripada di tempat-tempat lain. Ada juga dalam riwayat sebut gitu. Bubur racun. Nabi SAW pun makan minha. Bukan dia kata fa'akalaha, fa'akala minha. Ini menunjukkan dia rasa sikit. Dia cuba makan sebahagian daripadanya. Makan di sini berdasarkan riwayat yang lain dia tak telan. Tak ada telan lagi. Ada juga dalam riwayat yang menyebutkan daging tu royak ke dia. Ada racun. Dia berhenti. Berhenti dia pun tengok apa ni. Nanti berhenti belakang. Dia suruh sahabat-sahabat dia berhenti belakang. Hak mana tak ada makan tu tak apalah. Hak ada makan ada rebah situ. Ada yang setahun kemudian baru mati. Nabi SAW 3 tahun selepas daripada tu. Ni peristiwa ni berlaku 3 tahun sebelum kematian, kewafatan Nabi SAW. Lepas tu dah bila begitu ada beri racun. Panggil. Ni cerita ni ringkas. Cerita ni ringkas. Orang pun pergi hinggalah perempuan tu mari. Rasulullah SAW tanya, apa buat lagu tu? Dia kata, saya memang maksud nak bunuh kau. Nabi SAW kata, tak boleh, kata dia. Engkau tidak ada kuasa untuk berbuat begitu terhadapku. Dan perempuan tu kata, kalau dia ni orang biasa, dia akan mati. Kalau dia Nabi, kita boleh tengok sekali ni. Tapi tak terima juga. Degil menunjukkan orang Yahudi ni memang degil. Dan kenapa Nabi SAW menghalau buah negeri tu, sampai akhir sekali dekat nak mati, dia pesan, antara pesanan terakhir dia, akhrijul yahud min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang Yahudi daripada jazirah Arab, semenanjung Arab. Sayyidina Umar keluarkanlah zaman dia. Siapa tak ada di semenanjung Arab tu tak ada. Adanya di Syria, di sebelah sana lah.
Sebab sekarang ni Lebanon, sebab sekarang ni Israel ke apa tu, situlah perginya. Tapi dalam semenanjung Arab, kita kata kalau land itu di bawah pemerintahan Arab Saudi, itu yang dimaksudkan semenanjung Arab. Situ Nabi suruh keluarkan. Pasal apa? Inilah antara kejahatan-kejahatan mereka. Teruk benar dah. Dia bunuh orang, dia buat macam-macam. Ibnu Umar patah kaki, kena batu, dia golek batu. Dan ramai sahabat-sahabat yang kena. Sebab tu tak lagi. Dia jadi rakyat, tidak jadi rakyat yang baik, yang taat betul kepada pemerintah. Tidak. Bahkan dia bersekongkol dengan musuh-musuh luar pula. Kalau nak serang Madinah, dia royak jalan mana. Hak mudah masuk. Itulah cerita. Antara hak dia lakukan terhadap Nabi SAW sendiri, hak ni, kata Anas, sebab dia khadam Nabi SAW, aku sentiasa tahu terus menerus lepas pada tu ada ni, dia berubah. Lelangit Nabi SAW ni berubah warna dia. Katakanlah, kita kata kalau dulu biasanya kita ni kan, langit ni bunga jambu gitu warnanya, warna pink gitu. Bila kena ni jadi hitam, ataupun warna gitulah yang seumpama tu, warna lain, tidak seperti warna asal. Itu kerana bisanya racun tadi. Imam Muslim buat mari hak ni dalam bab perubatan. Dia nak ceritanya antara perkara yang boleh mengganggu kesihatan manusia ialah racun. Sama ada betul-betul racun ataupun ada bahan beracun. Hak kita panggil toksik ke apa ke, yalah racun itu. Benda ni lama-lama kalau duduk dalam tubuh kita akan memberi kesan. Dengan sebab itu kita kena cari penawarnya. Penawar itu macam-macam lah. Sama ada dengan jampi ataupun dengan makan ubat. Itu penawarnya. Dan kesan racun tu ada kalanya tak boleh nak ubat, kuat sangat. Dan ceritanya ni ada juga berdasarkan riwayat, walaupun tidak sahih, tapi adalah riwayat Waqidi disebutkan bahawa daging tadi dibagi dilemparkan kepada anjing makan, mampus itu selalu. Bisa tak bisa, racun. Hadis-hadis ni semua menunjukkan bukan penyakit saja yang perlu diubati. Boleh diubati, tetapi hak kena racun itu pun gangguan juga kesihatan. Kita kena berubat juga. Jangan biar gitu. Dan jangan ambil sesuatu yang ada racun lah, walaupun tidak secara langsung, tidak mati selalu, tetapi gapo-gapo lah. Banyak benar lah ni. Racun-racun segala-galanya kena hindari. Segala-galanya kena kawal, kena jaga. Racun dalam bentuk asap, asap kilang, racun air yang pergi ke dalam air, kerana bahan-bahan buangan, bahan kimia. Racun dalam bentuk makanan, sekarang ni makanan rekaan manusia ni, buat perasa kau ni, penambah pengawet kau ni, itu semua adalah racun. Tetapi tidak sekaligus. Bahkan mengikut doktor-doktor, banyak lagi benda-benda lain lagi yang merupakan racun kepada kita. Sekarang ni orang jumpa lah, kau jumpa. Ada yang kata plastik tak boleh lah, macam-macam lah, menyebabkan penyakit. Ada yang mengatakan guna aluminium, tu pun ada racun juga. Macam-macam lah. Maksudnya kita kena jagalah. Tak boleh, sebab dia akan mengganggu kesihatan kita. Sebaik-baiknya jaga daripada awal lagi. Jangan guna benda-benda tu. Yalah, kalau kita tak guna, balik pada zaman itu, balik pada belanga hak daripada tanah, dah besi tak boleh juga, gotu tak boleh juga, bubuh makanan dalam plastik pun tak boleh juga. Banyak kan. Pasal apa? Pasal manusia pandai kan? Manusia pandai, dia merasa pandai. Sebenarnya pandai manusia ni sebenarnya tak pandai. Banyak perkara dia tidak tahu. Di sebalik kemudahan yang dia reka tu, di sebalik kesedapan, dia kata pandai. Kau tengok, bukan bubuh dia pun, surah dia pandai lah tu. Kalau dia sungguh tidak lagu tu. Ni buat tak pandai manusia lah. Pada hakikatnya tak pandai.
Dia hanya pandai tiru rasa saja. Sedangkan orang lain berapa banyak lagi racun di dalamnya. Itu warna itu, warna ini banyak. Semuanya racun. Maksudnya dia bubuh dalam bab perubatan dan penyakitnya. Apa maksud? Punca penyakit. Bila sakit kena berubat. Hak paling molek sekali, jaga daripada awal lagi. Jangan terlibat dengan benda-benda yang seumpama itu. Tapi nampaknya kita tidak dapat mengelakkan diri daripada suasana-suasana itu. Dunia ini penuh dengan macam-macam penyakit, bala banyak. Pasal orang tidak patuh kepada ajaran Allah lah. Itulah hakikat. Dia mana-mana nak lawan Tuhan. Akibatnya macam-macam lah penyakit. Penyakit-penyakit yang orang dulu tak tahu pun ada. Penatlah kita. Itulah dalam ayat tu, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan di muka bumi ini nyata disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Manusia lah buat kerja semua tu. Betul lah. Memang buat dengkilan ke apa ni senang. Boleh tubik berapa banyak sekaligus. Tidak serupa buat dengan tangan. Tapi belai-belai tu dia ada kesan sampingan yang lain. Hatta ubat sekalipun mengandungi racun juga sekarang ni. Itulah hukuman daripada Allah kepada manusia zaman moden ni. Ubat racun. Tak tahu lah kalau orang lain. Ubat tu pun racun. Tak apalah. Sahabat-sahabat pun kata tak boleh bunuh kalau guni ni. Nabi SAW kata tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Sahabat tu tak mati lagi. Biar dia jelas mati, Nabi SAW kata bunuh. Hukum qisas dijalankan terhadap perempuan ini. Tapi mula-mula Nabi kena tu kan, lagu mana? Dia tak sih. Sebab apa? Dia tak mati. Macam mana nak bunuh orang? Walaupun benda tu boleh membawa mati, tapi tak mati lagi. Selagi tak mati, tak boleh bunuh. Kena mati dulu. Sahabat tu ada, lepas pada tu mati. Baru Nabi SAW kata kena bunuh. Hukum bunuh. Tetapi kesannya kepada Rasulullah SAW adalah, ini dalam riwayat ni, dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan, Nabi SAW kadang-kadang sakit kepala. Sakit sungguh. Dia ikat kemah dengan kain. Dan dia kata kepada Aisyah, ini aku rasa adalah antara kesan racun tu. Yang ni memberi kesan juga kepada Nabi SAW. Penyakit-penyakit orang lagu ni memberi kesan. Orang jauh, orang baik pun kena juga. Dia kena anak kan. Gitulah. Hak lagi pun lagu tu juga. Kita tengok Imam Nawawi kata qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma kana Allah liyusallitak ala dhak atau qala alayya. Hadis ini menyatakan Nabi SAW terpelihara daripada gangguan manusia. Sampai ke peringkat binasa mati, tak ada. Itulah maksud firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu daripada gangguan manusia. Padahal nabi-nabi hak dulu tidak kata nabi-nabi ni tak boleh dibunuh. Telah bunuh selama mana dah nabi sebelum pada nabi kita. Tapi nabi kita ni Tuhan jaga dia. Tidak kata mati kerana kena bunuh. Wallahu ya'simuka minan nas. Berdasarkan ayat tu, inilah Imam Nawawi kata ismatihi, bayanu ismatihi sallallahu alaihi wasallam minan nas kullihim. Kama qala ta'ala wallahu ya'simuka minan nas. Dan ini adalah satu mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia terselamat daripada racun al-muhlik li ghairi, racun yang membinasakan, mematikan orang lain. Orang lain mati, bukan seorang mati, beberapa orang. Dan Allah SWT memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa daging kambing itu dibubur racun. Dan sebahagian daripada daging itu berkecek. Kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada racun.
Orang lain tak tahulah, dengar kau dengar, tak dengar, tak ada sebut. Tapi Nabi SAW tahu. Ini dia kata wa kalamu udwin minhu lahu faqad jaa fi ghairi Muslim. Dalam kitab selain daripada Muslim ada sebut Nabi SAW kata inna dhira' tukhbiruni annaha masmumah. Paha kambing ini bagi tahu kepada saya bahawa dia telah dibubuh racun. Ada dalam riwayat yang lain. Dan perempuan Yahudi yang bubuh racun itu namanya Zainab bintil Harith, saudara perempuan kepada Marhab al-Yahudi, pahlawan Yahudi. Pahlawan Yahudi hak lawan dengan Sayyidina Ali tu. Hak lawan dengan Sayyidina Ali dalam perang Khaybar, mati kena tetak kat Sayyidina Ali. Adik-adik dia lah. Nama Zainab. Mengikut Imam Malik, Imam Syafi'i dan ramai lagi, kitab sirah yang paling sahih, kitab maghazi yang paling sahih iaitu Maghazi Musa bin Uqbah. Kita tahu nama, kata Imam Nawawi. Kira-kiranya kitab tu ada lah pada masa tu. Sekarang ni tak ada. Tak tahu apa mana. Ulama-ulama duk guna dulu Maghazi Musa bin Uqbah ni. Orang duk guna. Lepas tu tak ada, hilang. Tak tahu apa mana. Kalau adanya Maghazi Ibnu Ishaq. Lepas tu Ibnu Ishaq tu pun hilang juga. Selama mana tak ada. Dia buat keluar oleh tahqiq oleh kemudian ni itu Dr. Hamidullah. Dr. Hamidullah tu tak tahulah apa-apa yang tak ada tu. Hak tu tak ada apa-apa, hak ni pula tak ada apa-apa. Pernah suatu ketika tak ada. Dan dalam Dalail Nubuwah karangan Baihaqi ada juga sebut. Qadhi Iyad berkata, dia kata asar dan ulama berbeza pendapat tentang adakah Nabi SAW telah membunuh perempuan itu ataupun tidak. Dalam Muslim ni, hadis yang kita baca ni, mereka kata tak boleh kita bunuh kau. Nabi SAW kata tak boleh. Supaya tu juga riwayat daripada Abi Hurairah, Jabir, dari riwayat Jabir daripada Abi Salamah, Nabi SAW waktu wa mithlu an Abi Hurairah wa Jabir. Dan ada riwayat daripada Jabir, daripada Abi Salamah, Nabi SAW membunuhnya. Bunuh pula. Jadi tak ada percanggahan antara dua riwayat ni. Kalau kata tak bunuh tu ketika tidak nyata lagi mati, kematian. Kalau kata bunuh tu bila sudah nyata mati, Nabi bunuh. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW menyerahkan perempuan itu kepada keluarga Bishr bin Bara bin Ma'rur, sahabat yang mati itu. Surah itu. Dia makan, mati. Mereka pun bunuh. Nak bunuh. Ibnu Sahnun berkata, ijma' ahli hadis mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah membunuh perempuan itu. Sebab tu ada hadis kata tak boleh bunuh tu, sebab tak dia. Mati Bishr bin Al-Bara' bin Ma'rur ni mati. Itulah yang disebut dalam syarah Imam Nawawi. Habis itu, kita pergi kepada bab seterusnya, iaitu bab elok molek kita jampi orang sakit. Molek jampi orang sakit. Lepas tu dia amarilah, banyaklah hadis-hadisnya. Imam Nawawi buat kesimpulan. Daripada hadis ni kita dapat banyak pengajaran. Antaranya elok sapu orang sakit dengan tangan kanan, dan doa untuk dia, atau kita panggil jampi, doa sebagai jampi. Banyak sekali kata dia riwayat-riwayat yang sahih berhubung dengan perkara ni. Saya telah himpunkannya di dalam kitab Azkar. Kitab Azkar Imam Nawawi tu, dalam tu dia ada kumpul. Yang tersebut di sini adalah antara yang terbaiklah. Dan dalam hadis tadi, dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW doa, engkaulah penyembuh yang sebenarnya. Penyembuh yang sebenarnya. Adhibil bas, hilangkanlah penyakit, kesakitan ini. Rabban nas, oh Tuhan manusia. Washfi antas syafi, engkaulah penyembuh yang sebenarnya. Ini nak tanam akidah.
Salah satu nama Tuhan ialah Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Pada hakikatnya kesembuhan yang berlaku dalam dunia ni, Dia yang sebenar-benarnya yang menyembuhkan. Adapun ubat kau, jampi kau, gapo kau, itu hanya sebab sahaja yang mengaktifkan. Sebab itu Allah. Yang mengaktifkan sebab itu Allah. Kalau tidak, tak ada gapo ubat tu. Jampi kau, gapo kau serupanya. Ayat Quran kau, tidak ayat Quran kau, kalau Allah tidak menyembuhkan, tak sembuh. Hak sembuh tu kerana Dia. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan daku. Itu akidahnya. Dia. Kalau kita siap makan ubat gapo, Allah. Allah hakikat yang menyembuhkan itu. Engkaulah penyembuh yang sebenarnya. La syifaa, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu. Tidak ada penawar melainkan penawar kamu. Itulah penawar yang sebenarnya. Hak lain itu nisbi berlaku. Nisbi berlaku. Syifaan, engkau bagilah kesembuhan yang tidak meninggalkan kesakitan lagi, sebarang penyakit lagi. Hak lagu. Daripada sini sebenarnya kita boleh ambil besar maknanya ni. Untuk sistem perubatan, kaedah besar ni. Satu prinsip yang besar. Gapo dia? Sembuh ni lagu mana orang panggil sembuh? Kita panggil sia. Orang Kelantan panggil sia. Sia sungguh. Lagu mana? Sia lepas pada tu tak ada tinggal kesan sampingan, tak ada tinggal lahir dalam bentuk yang lain, tubik tak ada. Sia sungguh. Itu konsep kesembuhan ataupun penyembuhan. Hak Nabi SAW ajar. Kalau hilang sakit mata, lepas tu naik lain, semua kita tak tahu saja, kita kata hak lain pula. Itu bukan sembuh sebenarnya. Itu bukan sembuh. Ataupun gatal hilang gatal, jadi kelabu mata, itu bukan. Tapi kita kata ini cerita lain. Kita kata sebenarnya tidak cerita lain, ada kaitan. Ada kaitan tu dengan itu orang panggil tidak sembuh sebenarnya. Sembuh sebenarnya tu. Semua juga kalau makan ubat, ubat dadah, makan ubat, masa sakit pula kepala, kerana sakit kepala. Mula padas butir, lepas tu tak padas butir, 2 butir. Lepas tu kau teruk sakit tu, kau cepat bulat-bulat. Itu bukan penawar. Itu bukan penawar yang sebenarnya. Kita nak kata sia-sia, cara kita lah tu. Sia sebenarnya apabila tidak ada penyakit dalam badan tu. Bukan kau banyak kali mari, bukan kau lama sakit, bukan kau banyak ubat kena ambil. Mula-mula 2 butir, lepas tu secekok ubat. Secekok ubat. Habis tubuh bau. Air kecing bau. Peluh bau. Kecek pun bau ubat. Mati dengan ubat gitu. Tidak sia sebenarnya. Sia sebenarnya jadi sihat sungguh lah. Tak ada dah. Tak boleh kalau tu. Mustahil. Boleh. Kalau tak boleh, kena kaji lagi, belajar lagi, usaha lagi. Ada, boleh. Kalau tak boleh, tak sapa lagi, tak sapa ke hujung lagi. Sebenarnya boleh. Tak jumpa ubat kau lagi, sebenarnya boleh. Dan setiap penyakit ada dah ubat, bukan tak ada lagi. Allah SWT dalam hadis ni ayat, bila dia turun penyakit, dia turun selalu penawar, sekali. Cuma kita tak jumpa, tak tahu. Tu je. Ada dalam dunia. Tak ada Tuhan seksa kita, lepas tu tak ada. Tak ada jalan keluar, tak ada lagu tu. Lepas tu berapa juta orang dah kena kerak kaki ni. Kerana kecil manis kau. Dah tak jumpa lagi. Ataupun tak kena molek rawatan tu. Ubat tu tak kena molek. Ataupun cara hidup tak betul. Boleh berlaku pengajaran daripada Tuhan lah. Supaya apa? Supaya manusia ni insaf. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Apa yang Tuhan buat gitu tu?
Tuhan nak beri rasa, manusia ni rasa, biar akhirnya mereka kembali ke pangkal jalan. Tu tujuan. Learn ni duk sibuk tak tahulah stevia tu gapo pula, setara mana pula nya. Duk sibuk cara kecil mani, tak sei gula, tak ada gula. Kalau tak ada gula nak ganti hak mana? Duduk biasa dengan gula semua. Padahal orang sampai itu hidup tak ada gula-gula pun. Hidup betul lah. 100 tahun lebih homo sehat-sehat. Saat ni tidak makan kursi. Tapi dia kata stevia ada guna di mana-mana. Di Jepun di mana tak tahulah, setara mana pula ada kesan gapo pula tak tahulah tu. Tapi setakat ni tu. Kalaulah lama dah kita makan, katakanlah waktu tu tidak memberi kesan seperti gula ni, kan selamat selama mana dah pergi makan. Ada kalanya penawar ni bukan pada ubat tu, pada cara makan. Tak kena cara makan jadi penyakit. Kena cara makan tak ada sakit dulu lagi. Nak apa, nak kerak, nak potong apa, tak ada timbul dah masalah tu. Kalau daripada awal lagi makan tu kena. Ini menunjukkan bahawa ilmu perubatan ni bukan pada bedah, bukan pada kerak potong itu sahaja, tetapi pada makan tu. Ilmu pemakanan tu. Hak tu pun kena maju juga. Kena cari alternatif lain, kena cari bahan ganti hak lain. Selesai. Kalau buat lagu tu. Ni kalau main kerak lama-lama jadi orang bola. Jadi orang bola kerak. Lepas tu mati. Nyanyo. Dah nyanyo apa? Buat apa? Dah nak manis sangat. Manis dunia setara tu lah. Manis dunia. Ingat. Ingat. Manis dunia setara lagu tu. Serba tak kena dunia. Supaya mereka kembali ke pangkal jalan, balik kepada hak asal. Dan ingat, salah mana, kesalahan ni akibat dia jadi lagu mana. Biar ingat. Bukan sekadar dalam dunia, hak tu dalam dunia, sampai ke akhirat ada akibat kesalahan kita. Kena ingat. Jangan cepat tebal buat salah. Kalau hak zahir ni kamu sibuk sangat kan, sibuk lah, takut kudung kaki lah, macam-macam lah. Takut tak nampak mata lah, jadi buta lah, macam-macam, takut. Tapi kalau buta hati, kalau jiwa tu patut kena potong dah, tidak layak dengan syurga masuk dalam neraka, tak ada siapa dia ser. Tuhan beri benda-benda gini nak ajar tu kata. Seperti mana dia ajar kotor tu apa dia? Kotor ni benda hak bau busuk lah, sakit hidung kita. Hak tu semua orang faham. Lepas tu dia ajar pula akidah tak betul tu pun kotor juga, najis juga. Maksiat tu pun najis juga, kotor juga. Dia nak suruh kita mudah faham. Hak ni pun penyakit ni pun lagu tu. Tuhan beri kepada manusia nak suruh dia ingat. Sepatutnya tidak gitu. Hak ni besar ni. Dalam ilmu perubatan mana-mana boleh tekan hak ni. Penyembuhan yang sebenarnya dia tidak ada kesan sampingan, yang tidak kembali semula ataupun tidak keluar dalam bentuk yang lain penyakit. Itu penyembuhan yang sebenar. Kalau tidak sembuh. Tidak sembuh. Jadi berasa tertipu, orang tertipu sebenarnya. Nabi SAW sapu lagu tu lah. Dia sendiri pun dia sapu lagu mana? Ni dia. Tangan ni dia baca, dia siu. Lepas tu dia sapu. Setakat mana tangan dia sampai, daripada atas ke bawah. Ini juga menunjukkan bahawa penyakit ni dia keluar daripada atas ke bawah. Hak berat sekali datang. Lepas tu korangnya dia kau tu. Rahsia belakang tu. Sepatutnya orang-orang yang buat kajian tentang perubatan ni dia ambil kira benda tu. Dia ambil kira benda tu. Kita duduk sibuk cara kau kulit lah penyakit gitu. Kulit tu paling tidak berharga pada tubuh. Ada kalanya kita duduk sapu ubat, kuat. Dia pergi ke dalam pula, serang paru-paru, serang anggota-anggota dalaman yang lebih bahaya. Kulit tu hak luar. Kulit dia tubik keluar sepatutnya daripada dalam keluar, bukan daripada hak luar kita tekanlah ke dalam. Daripada atas ke bawah, bukan daripada bawah kau naik kau berat. Itu kaedah perubatan yang kita dapat ambil daripada hadis-hadis ni. Bila dia sapu daripada atas ke bawah.
Apa maksudnya? Itulah jalan dia je. Itulah saluran dia. Aisyah pun buat lagu tu pasal berkat tangan Nabi, kata dia buat lagu. Tapi ada ketika Aisyah buat dengan tangan dia, ada juga ketika. Ini menunjukkan kalau sapu-sapu ni tak boleh sendiri, biar orang lain sapu. Boleh lagu tu. Ada juga dalam hadis. Tapi dalam hadis ni Aisyah kata dia guna tangan Nabi juga, sebab tangan Nabi lebih berkat. Dia guna tangan Nabi. Lepas tu pegang-pegang tangan, tahu-tahu terlepas, jatuh. Dia tengok-tengok Nabi SAW sudah meninggal dunia dah. Gitu ceritanya. Dalam keadaan gitulah. Allahumma ighfirli waj'alni ma'ar rafiqil a'la. Akhir ar-rafiqil a'la, satu maksud dianya ialah alam tinggi. Makhluk Allah di alam tinggi, iaitu malaikat-malaikat dan ruh-ruh nabi-nabi, ruh syuhada dan salihin. Dia minta Allah SWT letak dia ni di kalangan masyarakat ataupun kalangan tu, di kalangan mereka itu. Satu maksudnya. Yang keduanya ar-rafiqil a'la, maksud dia syurga. Letakkanlah aku di dalam syurga. Rafiqil a'la, dalam syurga, yakni kalangan syurga. Yang kedua. Yang ketiga, ar-rafiqil a'la, maksudnya di Allah SWT sendiri. Sebab berdasarkan satu hadis ada sebut innallaha rafiq yuhibbur rifqah. Rafiq tu Allah. Aku nak kehampiran dengan kamu. Letakkanlah aku bersama kamu, dalam simpanan kamu, dalam jagaan kamu, dalam perhatian kamu yang khusus. Tak ada nak orang lain. Ar-rafiqil a'la tu Allah. Itu maksud ar-rafiqil a'la. Akhir sekali, dia tidak kata la ilaha illallah ke apa, dah. Orang lain dia suruh ajar mengucap pun tidak penuh. La ilaha illallah. Jangan duduk tekan macam Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Dah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hak Tuhan nak ajar orang nak mati. Lepas tu tak boleh kau? Boleh, tapi hak sebenar-benarnya Nabi SAW ajar tauhid pada ketika tu. Tak perlu sebut Muhammadur Rasulullah. Lama kan sama kedudukan Nabi itu dengan Allah pula. Pada ketika tu nak suruh kita Allah semata-mata. Tauhid betul. Mati dalam tauhid. Sebab itu dia suruh la ilaha illallah. Tapi dia sendiri tidak kata la ilaha illallah mati. Ini menunjukkan tidak semesti kata la ilaha illallah tu. Tak mesti. Kalau seseorang tu tak kata, kita ajar dia tak boleh nak kata. Jangan kita buat kesimpulan sendiri. Dia tak boleh mengucap ke, dia tidak molek, tak boleh. Yang pentingnya hak dalam. Pak Nabi SAW, kita nak ragu apa tentang tauhid dia nya. Begitu juga orang lain. Yang pentingnya hak dalam. Sebut tu tidak. Sebab itulah Imam Syafi'i, kau ramai lagi hak lain kan, orang-orang lain kata kalau sembelih tu tak sebut nama Allah pun tak apa. Hak pentingnya dalam. Kita ni orang Islam, kita percaya dengan Allah. Allah lah yang membenarkan kita sembelih. Sah. Walaupun kita tak sebut bismillah pun, tidak mesti sebut. Yang pentingnya dalam kita tu macam mana. Supaya juga ni, tentu sekali Nabi SAW tu jelira benar lah la ilaha illallah tu, tapi dia tak sebut tu. Orang lain dia ajar ni la ilaha illallah. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, sebetullah boleh dikatakan sama je hadis ni, beza sikit-sikit lafaz dia. Cumanya cara Imam Muslim seperti kita sudah maklum, kalau beza sikit ada waw. Pak tadi antasyafi ni wa antasyafi, isfi, wasfi, isfihi. Oh, dia mari sangat lengkap lalu. Kerana beza sepatah saja. Ini dari segi ilmu hadisnya menunjukkan amanah dia. Satu, amanah dia. Yang kedua, kedhabitannya. Itu orang panggil kedhabitan. Dia ingat molek. Hak dia ambil daripada tu guru dia ni ada. Apa orang setara ni macam mana? Nak main-main. Ulama-ulama hadis begitu cermat. Dan hak dia sebut ni bukan berdasarkan tulisan dia, hak dia riwayat apa-apa, berdasarkan ingatan dia.
Hak tu Allah SWT beri kepada ulama-ulama hadis dahulu. Pada masa tu tak ada lah tape ke MP3 ke apa, tak ada. Kalau ada, ingatan semata-mata. Ingatan dia tu Tuhan beri pelik. Sebab apa? Supaya nyata mukjizat Nabi itu di zaman kemudian. Apa beza? Kamu boleh tengok sendiri, hak Nabi dengan hak orang lain. Boleh tengok sendiri. Macam mana orang tak ambil upah, macam mana orang hafal hadis Nabi, macam mana orang tiru perbuatan Nabi. Adakah dalam dunia ni seorang manusia lagu tu ikutlah pemimpin gapo? Cuba buat mari. Ada? Tak ada. Lepas tu orang cuba ingat tu riwayat orang ni gini, ada wah hak ni tak ada, hak ni ada, hak ni tak ada, hak. Sampai begitu sekali orang dicara, tak ada siapa dia upah. Bukan seorang, ramai. Ingatannya kuat, luar biasa. Macam mana boleh? Bila Allah SWT nak buat sesuatu kerja dia, dia akan adakan sebab-sebabnya. Dia akan adakan sebab-sebabnya. Antara sebab-sebabnya, inilah ulama-ulama hadis hari itu ingatannya kuat. Mereka ni riwayat ni bukan berdasarkan kitab dia, tak. Berdasarkan ingatan saja. Tok guru dia tu pun riwayat. Zaman Imam Muslim baru dia catat. Dan dia boleh ni, kalau tak tengok kitab pun dia boleh riwayat hadis. Kalau mengikut riwayat orang ni dengan ada waw. Riwayat orang ni tak, itu orang panggil dhabit. Kedhabitan dia tu, amanah dia tu. Jangan pukul umur. Kira-kira dah tok guru ni ada riwayat belakang, ada sudut tak serupa, tak serupa tu hak mana putih mana. Hak tak serupa. Sampai setara tu sekali. Lepas kita nak ragu lagi dengan hadis. Lepas tu kita kata, dah kalau Nabi kata sekali, apa yang beza? Itulah tidak sekali dia kata. Ni riwayat dah kan banyak kali. Ada ketika dia kata gini, ada ketika dia kata gini. Betul belaka. Tak ada timbul apa ni kemuskilan, jadi bercanggah hadis. Sekali kata gini, sekali kata gini. Hak mana susah? Baik kita tak sepakat belaka. Buat inti hadis kata lagu tu. Mudahnya jalan dia. Tak sepakat belaka. Sedangkan ni, kalau sejarah kamu boleh pakai, sejarah tu mana ada sanad-sanad lagu ni? Kenapa tak boleh pakai hadis? Sebab apa? Tak ada sebab. Saja je. Saja. Itu bukan percanggahan. Itu riwayat yang berbeza. Nak ceritanya lagu ni pun boleh, lagu ni pun boleh. Tapi cuba kita tengok. Adhibil bas, Rabban nas. Semua kata lagu tu. Padahal kalau nak kira tertib asalnya, Ya Rabban nas, adhibil bas. Tapi tak ada kata lagu lain. Semua lagu tu. Semua lagu tu. Bila gitu, kita kata lagu tu. Keberkatan dia duduk situ. Keberkatan dia duduk situ. Jangan mana-mana kita kata asal tertib bahasa Arabnya kena munada dulu dengan haraf nidak dia. Tak ada. Tak boleh. Bukan lagu tu. Kena ikut cara lagu ni. Tak ada siapa pun sini riwayat Rabban nas dulu. Tetapi adhibil bas dulu. Situ tu cara tu. Dulu kemudian ada besar dah penawar duduk situ. Sebab betul lah dia kata makan hak ni dulu, lepas tu hak ni. Makan dulu, jangan makan ubat ni terus. Makan dulu, makan dengan gapo-gapo. Ada lah tu. Jangan kita mana-mana. Ya tak ya pun kita nak makan juga. Apa-apanya kita makan dulu. Cari pedal, cari pasal tu lah tu. Cari penyakit. Orang tak boleh makan perut kosong tu ada maksud lah tu. Sebab apa yang suruh makan dulu? Ataupun makan ubat ni dulu. Tak boleh, tak boleh. Dia betul. Sebab tu kita tengok dalam sistem perubatan pun lagu tu. Dia pun lagu tu juga. Masalah jampi ni supaya ubat hak zahir tu juga. Ada dulu kemudian. Kita tak boleh kata apa ni dulu. Dia ada lah tu cara dia tu. Lepas pada tu ni nampaknya lebih kurang je ni. Lepas ada dia sebut mu'awwidzat. Mu'awwidzat ni apa dia? Sebenarnya dua surah. Surah Falaq dan surah An-Nas. Kalau nak kira dua, apa jamak? Mu'awwidzat. Mu'awwidzat tu perkataan jamak. Jamak ni bahasa Arab kena tiga, sedangkan dua saja sini. Ulama-ulama kata jamak tu merujuk kepada ayat-ayatnya. Dua surah tu ayat dia tu kan banyak, merujuk ke situ. Ada juga yang mengatakan mu'awwidzat ini masuk lagi surah Ikhlas. Surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Baca-baca semua selesai, siup.
Lepas tu siapa? Boleh juga ke mana-mana pun tak apalah. Ada juga yang mengatakan muawwizat ini hak tu dia kira dua surah tu sudah jamak dah. Sudah jamak dah. Ada juga. Tapi hak molek sekalinya hak tadilah, iaitu guna perkataan jamak sini merujuk ataupun mengambil kira ayat-ayatnya yang banyak tu, walaupun dua surah saja. Sebab qul huwallahu ahad tu tak ada ta'widz, muawwidz tu tak ada situ. Hak adanya apa dia? Qul a'udzu, perkataan a'udzu tu dalam dua surah tu. Hak moleknya kita kata dua surah tu saja yang guna jamak ni, sebab ayat-ayat dia tu banyak. Seterusnya kita kena sambung semula pula apa kaya ni. Apa ni, bomo ataupun jampi kerana sengatan binatang bisa ke apa tu, kita sambung semula lah. Ada bab lain dah tu, sambung semula. Wallahu a'lam.